Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan belajar tajuk pemfaktoran ungkapan algebra dan penyelesaian masalah. Okay. So, mula kita tengok, kita recall balik. Dulu sebelum ni kamu dah pernah belajar tajuk faktor sepunya terbesar. Okay. So, sekarang cikgu nak recall macam mana nak cari faktor sepunya terbesar. Okay, contoh kita ada 6H dan juga 4GH. So, faktor sepunya untuk 6H dan juga 4GH ni adalah kita boleh bahagikan dengan 2. 6 bagi 2 kita dapat 3H. 4 bagi 2 dapat 2GH. Okay. So, H kat sini H pula 3 dan juga 2G. Dapatlah 2H. Jadi 2H ni adalah faktor sepunya terbesar untuk 6H dan juga 4GH. Okay, next. Untuk pemfaktoran ungkapan algebra, kita ada 4 cara iaitu menggunakan faktor sepunya terbesar ataupun FSTB, menggunakan beza antara kuasa dua sempurna, menggunakan pendaraban silang dan juga menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Okay. Macam mana nak guna, macam mana nak faktorkan guna faktor sepunya terbesar? Okay, kita tengok contoh 7. Kita ada dua contoh yang ni, 3x campur 15. Kita cari faktor sepunya terbesar dia, kita akan dapat 3. Jadi 3 ni kita akan buat dalam kurungan ni adalah remainder terakhir yang tak boleh bahagi dengan apa-apa, iaitu x campur 5. Okay, kita tengok 7m campur 21m kuasa 2. 7m dan juga 21m kuasa 2. Apa faktor sepunya dia? Faktor sepunya dia adalah 7. Okay, 7m bagi 7 adalah 7. 7m bagi 7 dapat m. M bagi 7 kita akan dapat m. Campur 21 bagi 7 dapat 3m kuasa 2. Okay, kat sini kita tengok dia ada m dan juga m. Jadi ni bagi m dapat 1 campur 3m. Dia dapatlah 7m 1 campur 3m. Okay. Lepas tu menggunakan beza antara kuasa 2 sempurna. Okay. Kita boleh gunakan beza antara kuasa 2 sempurna ni kalau ungkapan algebra kita dalam bentuk x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Kita boleh jadikan dia x campur y, x tolak y. Okay, jom kita tengok contoh x kuasa 2 tolak 4. Macam mana nak jadikan x kuasa 2 ni tolak 4? Jadi bentuk x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Jadi kita tengok 4 ni adalah 2 kuasa 2. Jadi x kuasa 2 tolak 4 sama juga dengan x kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Jadi kita akan dapat x campur 2 x tolak 2. Okay, kalau x kuasa 2 tolak 1 pula, dia akan bentuk x kuasa 2 tolak y kuasa 2. X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Ialah x campur 1, x tolak 1. Okay, sekarang ni kita faktorkan 9m kuasa 2 tolak 100. Okay, kita tengok 9m kuasa 2 sama juga dengan 3m kuasa 2. 3m kuasa 2. Allah, sorry. 3m kuasa 2. 100 pula sama dengan 10 kuasa 2. Jadi 9m kuasa 2 tolak 100 sama juga dengan 3m kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Jadi bila dah jadi macam ni, kita boleh buat 3m campur 10. 3m tolak 10. Okay. So kita tengok macam mana nak faktorkan guna pendaraban silang. Mula kita kena pastikan yang dekat depan x square ni tak ada apa-apa nombor. Maknanya nombor depan ni adalah 1. Lepas tu kat sini kita ada 6x dan juga 8. Mula kita cari faktor untuk 8. Faktor untuk 8 adalah 1, 8, 2, 4. Ni je kan? Okay, lepas tu daripada faktor ni kita cari nombor yang bila tambah jadi dia adalah 6. Okay, 1 tambah 8, 9. 2 campur 4, 6. Jadi kita beri 2 dan juga 4. Jadi kat sini adalah x kuasa 2. Ni ada 6x, ni 8.
Ini X kuasa 2. Enam X 8. Okey, X kuasa 2 adalah sama dengan X kali X kali X. Kalau 6X pula adalah kalau lah sorry terbalik. Ni 8, ni 6X. Okey, 8 jadi kita cakap 2 darab 4 kita akan dapat 8. Untuk 6 pun sama, 2 dan juga 4. Jadi sini tambah 2 campur 4 maksudnya positif 2 dan juga positif 4. Jadi kat sini positif. Jadi X campur 2, X campur 4. Ini cara untuk faktorkan dia. Ini jawapan dia. Okay, next adalah contoh 9. Faktorkan X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. 9 ni faktor dia sama dengan 1 darab 9, 3 darab 3. Okey, kita pilih nombor yang bila kita tambah, kita boleh jadikan dia 6. Dia 3 dan juga 3 lah kan. Jadi kita letak dia dalam table yang tadi tu. Ni X kuasa 2. Ni adalah 9. Yang ni adalah negatif 6X. X kuasa 2, X dan juga X. 9, 3 darab 3 kan. Dari sini pun kena ada 3 darab 3. Dari sini telah tambah. Dia 3 tambah 3 dapat 6. Tapi untuk jadikan dia negatif 6, kita kena buat negatif 3 tambah negatif 3. Dia sini pun negatif. Jadi jawapan dia X tolak 3, X tolak 3. Next, 2M square campur 7M campur 6. M square ni kat depan dia 2 kan. Jadi kita tak nak 2 ni. Jadi kita darabkan 2 ni dengan 6 kat belakang. Jadi M square campur 7M campur 6 darab 2 adalah 12. Jadi sama dengan M square campur 7M campur 12. Jadi kita akan cari 12 ni apa faktor dia. 1, 12, 2, 6, 3, 4. Next, cari faktor 12 yang bila kita tambah, kita dapat 7. 3 dan juga 4 kan. Jadi kita letak dia dalam table macam biasa. Ni adalah M square. Ni 12. Sebab kita dah darab tadi, ni 7M. Ni 3, 4. Ni M. Ni pun 3, 4. Jadi 3 campur 4 maksud positif 3 campur positif 4. Ini maksudnya M square M campur 3. Jawapan dia adalah M campur 3. M campur 4. Tapi tadi kita ada 2 kat depan. Jadi 2 ni kita kena kembalikan balik. Maksudnya kita kena masukkan dekat sini. 3/2. Ni kita dapat M campur 4/2. Jadi M campur 3/2 sama dengan juga dengan 2M campur 3. Ni sama dengan 4/2 ni adalah 2. Jadi M campur 2. Ini jawapan dia. Next, kita gunakan faktor sekunder dalam 4 sebutan algebra. Kita tengok AB campur AC ni campur BD campur CD. Bila kita dapat soalan macam ni, kita kena sekalikan nombor atau ungkapan algebra yang ada ungkapan yang sama. Contoh AB dengan AC ni A sama. Jadi kita letak dia sekali. BD dengan CD pula B sama, tak dia sekali. Lepas tu, bila sebab ada yang sama, kita keluarkan A. Dalam dia B campur C. Campur D kita keluarkan D B campur C. B campur C ni sama dengan B campur C. Jadi kita ambil sekali je. Kita letak B campur C sekali. A campur D kat sini. Jadi kita kena tengok sign kat sini. Kalau sini A tolak D, sini pun A tolak D. Sebab ni plus, dari sini pun plus. Okay, next. Soalan dia faktorkan PQ campur QR campur PL campur RS. Kita tengok Q kat sini sama Q. Sini S sama dengan S. Jadi kita kumpulkan PQ campur QR. Ini QR campur pula dengan PS campur RS. Jadi kita keluarkan elemen yang sama, iaitu Q,
S P campur R. Jadi P dengan R, P campur R sama, dia kita ambil sekali je. P campur R. Kat sini ada Q campur S. Jadi Q campur S. Okay, so ni jawapan dia. P campur R campur Q campur S. Darab dengan Q campur S. Okay, kalau 2PX tolak 6QY tolak 4PY tolak 3QX ni buat macam ni. Okay, cikgu nak jadikan ni homework. Kita tambah satu dalam tutorial tu, jadi kamu selesaikan yang ni. Okay. Okay, ni pula penyelesaian masalah. Contoh 11. Okay, kita tengok dia kata luas okay, saya kata luas padang bola tu adalah ni sebenarnya 4x². Ni 4x² campur dengan 16x. Okay, luas maksudnya kita tahu dia panjang kali lebar. Okay, padang tu ditenggelami air seperti yang dalam darjah di bawah. Kalau lebar dia 4x, bagi 4x. Dan dua kawasan tu adalah segitiga bersudut tegak yang sama saiz. Berapa yang tak ditenggelami air? Okay, ni bahagian tak kena tenggelam dengan air. Okay, kita nak cari berapa ni. Kita nak cari berapa luas ni. Maksudnya kita tahu luas keseluruhan, jadi kita tolak luas ni dari benda ni. So sekarang ni mula-mula kita nak cari luas ni lah. Kita boleh cari satu je luas, lepas tu kita darab dengan dua. So kita punya luas tu sama saiz. Okay, sebab 4x² campur 16x ni adalah luas keseluruhan. Dan kita tahu lebar dia, jadi untuk cari panjang, kita bahagi dengan lebar dia itu 4x. Jadi kita akan dapat panjang dia adalah x campur 4. Okay. Segitiga sama, kita cari dia 1/2 darab x campur 4 darab 2x. Sebab ni 4x, jadi 4x bahagi bagi 2, dapatlah 2x. Dekat sini, jawapan untuk ni adalah x² campur 4. Sebab dia ada 2 segi 4 sama, jadi kita darabkan dengan 2. So 2x² campur 8x. Jadi kita tahu luas 2 segi 4 sama ni, jadi kita tolak 4x² campur 16x, luas keseluruhan tolak luas 2 segi 4 sama tu. Jadi kita boleh tahu berapa luas yang tak kena tenggelam dengan air. Jadi itu jawapan dia adalah 2x² campur 8x. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Nanti jangan lupa buat tutorial. Okay.